اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Apa maksud jalan Allah? Dengan jawapan Nabi. Apa saja usaha untuk meninggikan agama Allah, itulah fi sabilillah. Makna apa tu? Kalau untuk pertahankan negara, bukan fi sabilillah. Untuk pertahankan bangsa, bukan fi sabilillah. Untuk pertahankan kumpulan dia, bukan fi sabilillah. Perangilah pada jalan Allah. Perangi siapa ni? Orang-orang yang memerangi kamu. Perasan tak susunan ayat ni? Sepatut Allah sebut apa? Perangi orang dulu, baru bagi tahu tujuan. Sepatut ayat macam ni. Perangilah orang yang memerangi kamu kerana nak menegakkan agama Allah. Tapi ayat tak macam tu. Ayat sebut apa? Fi sabilillah ni duduk kat sini. Mesti ada sebab. Apa hikmahnya? Makna Allah nak bagi tahu berperang dengan siapa tak penting. Yang nombor satu penting, kamu berperang kerana apa? Kadang-kadang kamu dah berdepan dengan musuh tapi bukan fisabilillah, sia-sia. Lepas tu ada seorang lelaki di zaman Rasulullah, dia berperang bersama Nabi dan mati. Sahabat kata dia ahli syurga, mati syahid. Yalah, sebab peperangan ni menggadaikan apa ni? Bukan setakat harta tapi nyawa, kan? Nabi kata dia adalah ahli neraka. Sahabat terkejut. Macam mana mati dalam peperangan menentang orang kafir pada zahir fisabilillah? Nabi kata ahli neraka. Nabi kata cuba buka kat badan dia. Bila dibuka ada sekeping harta rampasan yang dia ambil. Makna apa tu? Dia berperang untuk apa? Untuk dapat harta rampasan. Dia ahli neraka. Sebab tu Allah sebut awal-awal lagi. Ini akan menentukan. Sebab ni bukan benda kecil. Kamu nak korbankan nyawa, nak bagi leher kamu pada musuh. Betulkan niat. Kalau tak, habis. Samalah kita nak buat kerja apa-apa kerja dakwah kan. Jangan betulkan niat kita. Jangan ada unsur kerana aku sebagai pekerja. Habis. Dapatlah gaji sajalah. Sebab apa? Sebab bos aku suruh. Habis. Sia-sia. Dia akan dapat habuan dunia, kan? Kenapa pergi berdakwah ni? Alah, sebab PKP kan, kerja tak ada, habis. Sia-sia. Sebab itulah tanda orang tu buat kerana Allah pada. Dia akan buat bila-bila masa di mana-mana walaupun orang tak suruh. Walaupun dia berseorangan. Tapi kalau tunggu orang suruh, itu tanda apa? Dia buat kerana orang lah. Buktinya apa? Orang tak suruh, dia tak buat. Sebab tu Allah sebut awal-awal lagi ni. Musuh ni nombor 2 ni. Betulkan niat. Fi sabilillah. Kenapa dinamakan jalan Allah? Sebab jalan tu Allah yang tetapkan. Bukan Nabi Muhammad, bukan manusia. Maka selayaknya dinamakan jalan Allah. Sebab jalan ni Allah yang tetapkan. Jalan ni macam ni. Siapa cakap ni? Allah. Yang kedua, dinamakan jalan Allah sebab kalau kamu ikut jalan ni, memang kamu akan sampai pada Allah. Confirm. Dan kalau kamu tak ikut jalan ni, confirm kamu tak akan sampai pada Allah. Kamu akan sampai pada tujuan niat kamu. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis pasal hijrah kan. Innamal a'malu binniat. Kemudian Nabi kata apa? Tiap amalan itu mengikut niat dia. Kemudian Nabi huraikan. Siapa yang hijrah dia betul-betul kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya ialah kepada apa yang dia niatkan. Dia akan dapat Allah dan Rasul kalau hijrah ke Madinah kerana Allah dan Rasul. Dia akan jadi orang hebat. Kalau dunia dia berhijrah kerana dunia, maka dia akan dapat dunia saja, full stop, habis. Allah tak dapat, Rasul tak dapat. Dan kalau dia berhijrah kerana untuk seorang wanita yang nak dikahwini, Nabi kata apa? Dia dapat wanita je lah. Rugi tak? Bila kita niat kerana Allah, apa masalah pun kita tak ada masalah. Contoh macam Khalid bin Walid kan. Dia jadi panglima perang, ketua panglima perang. Sampai dia terkenal, tiba-tiba Umar pecat dia. Apa bukti dia berjihad? Kerana Allah, bukan kerana jawatan. Walaupun dah dipecat, jadi tentera biasa, dia ikut join sekali. Sebab aku berjuang bukan kerana jawatan ketua, tapi kerana Allah. Nak berjihad kerana Allah, tak mesti jadi ketua, tak mesti pegang jawatan. Yang kedua, jalan tu kalau kita ikut, memang akan sampai pada Allah. Sebab tu dia panggil sabilillah. Pertama, bila diizinkan ataupun diperintahkan berperang ni, bila ni? Adakah hari pertama Nabi berdakwah? Tak. Hari pertama sepanjang di Mekah 13 tahun haram berperang. Ayat surah An-Nisa ayat 77. Allah kata pertahankan tangan kamu daripada melawan dan berperang. Surah An-Nisa ayat 77. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, kami di pihak yang benar kan? Kita di pihak yang benar. Dan orang kafir di pihak yang salah. Terang-terang menentang Allah. Kenapa kita tak boleh lawan? Allah kata, jangan lawan. Kenapa Allah tak benarkan sahabat-sahabat berperang dan melawan orang kafir Mekah? Walaupun orang Islam ditindas, dihina dan ada yang dibunuh. Kenapa Allah tak benarkan? Islam tak kuat. Sebab itulah di sini Allah kata perangi bila ni? Orang yang memerangi kamu, mana kamu dah ada kekuatan. Kalau Allah benarkan orang Islam berperang di Mekah, apa jadi pada Islam? Habislah, kita pun tak tahu agama apa. Okey? Dan ada pendapat mengatakan inilah ayat pertama
Ayat pertama turun mengizinkan Nabi dan para sahabat berperang. Ini ayat pertama ni. Lepas turun ayat ni, dibolehkan berperang. Ayat ni turun bila ni? Di tahun kedua Hijrah. Sebab tu lepas ni berlaku peperangan yang pertama, iaitu peperangan Badar. Dan ada pendapat yang kedua, ayat pertama yang mengizinkan perang bukan ayat ni, tapi surah Al-Hajj ayat 39. Surah Al-Hajj ayat 39. Diizinkan. Jadi ulama beza pendapat. Ayat mana yang pertama turun mengizinkan perang? Ada kata ayat ni, ada kata ayat surah Al-Hajj ayat 39. Okey, kenapa diizinkan berperang? Kenapa? Islam tersebar di atas pedang. Sebenarnya itu adalah fitnah. Macam mana kita nak jawab? Dia peringkat berperang ni sebenarnya peringkat yang keberapa? Peringkat yang pertama, wajib berdakwah. Dakwah dulu. Ud'u ila sabili rabbika. Okey, bila berdakwah dia tak beriman. Step yang kedua, apa dia? Jizyah. Paksa mereka bayar jizyah. Kenapa kena paksa bayar jizyah? Sebab tak boleh paksa dia masuk Islam. Kalau boleh paksa masuk Islam, peringkat pertama dah perang dah. Berdakwah dulu dengan cara hikmah. Kalau dia tak nak beriman, okey, bayar jizyah. Jizyah ni macam cukai lah. Makna kita orang Islam dapat jizyah, mereka dapat apa? Keamanan. Kita wajib jaga keselamatan dia, harta mereka, keluarga mereka. Okey, kalau mereka tak nak juga bayar jizyah, barulah step yang ketiga. Perang. Perang ni sebab apa? Bukan sebab nak paksa mereka masuk Islam, tak. La ikraha fid din. Tapi sebab mereka menghalang Islam tersebar. Bila ada sesiapa menghalang Islam tersebar, wajib kita pertama paksa dia bayar jizyah. Yang kedua, kalau tak nak bayar, wajib perang. Sebab apa? Sebab dia menghalang Islam sampai pada orang lain. Sedangkan ini bumi siapa ni? Bila ini bumi Allah, maka Islam layak disampaikan oleh semua penduduk bumi. Bila ada orang menghalang, wajib perangi dia. Bukan perang nak bunuh dia, tapi perang supaya Islam boleh sampai pada semua orang dan semua tempat. Jadi Islam bukan tertegak di atas peperangan. Peperangan ni yang pilihan yang ketiga. Itu pun perang siapa ni? Yang yuqatilu, yang memerangi kamu. Dan bila berperang pula, wala ta'tadu, jangan kamu melampau. Apa makna melampau? Allah kata, perang siapa yang perangi kamu. Wanita ada tak perangi kamu? Jangan bunuh dia. Kanak-kanak ada tak perangi kamu? Jangan bunuh dia. Rumah-rumah ada tak perangi kamu? Tak ada kan? Jangan bakar. Okey, kalau dah bunuh, kadang-kadang geram sangat kan. Inilah muka yang kutuk Islam 10 tahun. Dia pun ambil pisau potong telinga. Lepas tu ambil pisau colek pula mata. Itu haram. Itu dia panggil juga termasuk ta'tadu. Dia ambil mayat, dia potong-potong 20 kan. Tak boleh. Kenapa tak boleh melampau? Sebab innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka al-mu'tadin, orang-orang yang melampau. Tengok, apa yang akan menghalang orang Islam bila dia berperang, dia tidak akan melampau. Apa yang menghalang dia? Kalau dia buat fi sabilillah kerana Allah, dia mesti cinta pada Allah kan. Bila dia cinta pada Allah, dia akan buat yang Allah cinta. Melampau Allah tak cinta, tak boleh. Aku tak boleh potong telinga dia. Sebab apa? Aku berperang kerana Allah, untuk dapat cinta Allah. Dan Allah tak suka aku melampau. Dia pun tak jadi. Boleh. Jadi Islam ni adil tak? Adil. Islam tidak zalim. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufrani.